Arc Wano saat ini tengah memasuki cerita yang cukup panas dan kompleks berkenaan salah satu maharaja iaitu Kaido telah diperkenalkan oleh Oda dalam bentuk seekor naga. Perkara ini menyebabkan banyak berlaku perbincangan mengenai bagaimana cara Luffy nak mengalahkan salah satu Emperor. Hanya Oda saja yang tahu. Kali ni aku malas nak ulas mengenai teknik atau cara yang akan digunakan Luffy untuk mengalahkan Kaido, tapi aku nak bahas mengenai alasan-alasan yang kenapa Luffy ni mesti kena kalahkan Kaido dengan tangan dia sendiri. Aku sendiri nampak ada banyak fans yang meragukan kekuatan Luffy ni, dan mereka beranggapan bahawa Kaido akan dikalahkan oleh gabungan kekuatan dari supernova seperti Kid, Law, Hawking, Apu dan Zoro. Te llamo para que vaya a recoger las paellas. Okey lah, daripada kita banyak popek, lebih baik kita terus langsung saja kita bahas beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kerana Luffy terikat dengan perjanjian sekutu. Seperti yang kita semua tahu, Luffy adalah rakan sekutu kepada pasukan Herd Pirate yang dipimpin oleh Law. Sejak dari permulaan dibentuknya gabungan sekutu antara SHP yang dipimpin Luffy dan Herd Pirate yang diketuai Law, memang Law selaku perancang telah mensasarkan orang penting Kaido iaitu Joker. Dan untuk pengetahuan korang, Kaido mempunyai sistem pasukan seperti kedudukan dalam daun teruk. Bermula dengan tangan kanan Kaido iaitu 3 komander bencana, King, Queen dan Jack. Begitu jugalah dengan pasukan Joker atau lebih kita kenali dengan Flamingo, juga mempunyai 3 pegawai eksekutif iaitu Diamante, Treble dan juga Pika, yang mana kita pernah nampak mereka ditunjukkan duduk di atas kerusi kedudukan daun teruk. Yang kedua, janji kepada Momonosuke. Luffy ni bukanlah jenis lelaki yang suka ingkari janji. Konsep mengenai janji seperti ni dapat kita tengok pada arc-arc yang sebelumnya. Contoh paling konkret adalah janji Luffy kepada Vivi untuk mengalahkan krokodil yang telah menyebabkan penderitaan kepada rakyat Arabasta. Walaupun pada awalnya mustahil bagi Luffy untuk mengalahkan krokodil yang berstatus warlord, tapi akhirnya Luffy mampu mengalahkannya dan menunaikan janji kepada Vivi. Hal sama juga kita dapat tengok waktu Luffy berada di Dressrosa. Dia berjanji kepada Rebecca untuk mengalahkan Flamingo dan menjatuhkan kekuasaan Flamingo demi membalas hutang budi makanan yang Rebecca bagi kepada Luffy. Itu cuma makanan Sekali lagi, Luffy membuktikan janji dengan menumbangkan Flamingo dan kedamaian pun kembali dikecapi oleh masyarakat Dressrosa. Walaupun waktu tu Luffy dibantu oleh Law, tetapi Luffy tetaplah kunci kepada kemenangan besar mengalahkan Joker. Ketiga, kekuatan Luffy sudah di tahap Commander Emperor. Tumbangnya Commander dari Emperor Big Mom, Cracker dan Katakuri merupakan sebuah babak baru bagi Luffy. Dalam hal ini, Oda tidak terburu-buru untuk menghadapkan Luffy dengan Emperor secara langsung. Oda dengan cerdas membuat sebuah plot yang kemas. Luffy mesti menaiki tangga tingkat demi tingkat sebelum menuju ke puncak. Sebelum merasakan kekuatan Emperor, Luffy wajib dihadapkan dulu dengan kekuatan komander mereka. Pada awalnya, Luffy mengalami kesusahan melawan komander Big Mom. Dalam pertarungannya melawan Cracker, ia telah dibantu oleh Nami dan mengalami beberapa kesusahan. Namun, ia dapat mengatasi Cracker dan ia pun berjaya mengalahkan Cracker. Seterusnya, Luffy berhadapan dengan Katakuri pula yang memiliki bounty lebih dari 1 bilion. Seperti yang kita lihat, Luffy pada mulanya seperti tidak ada apa-apanya di hadapan Katakuri. Ia harus bersusah payah untuk mengalahkan Katakuri. Setelah pertarungan yang sengit, Luffy akhirnya mampu menumbangkan Katakuri dan pertarungan mereka berdua hampir dikatakan seimbang. Pertarungannya melawan Katakuri sangat berimpak besar pada Kenbonshokunya. Luffy juga mampu melihat sedikit dari masa depan. Hal ini penting bagi perkembangan kekuatan Luffy. 4. Membela rakyat Wano, Puak Kozuki dan kaum Ming. Luffy adalah orang yang sangat membenci penindasan. Ketika ada orang yang menderita,
Luffy semampu mungkin berusaha untuk membantu orang tersebut. Kejahatan Kaido tidak dapat dimaafkan lagi oleh Luffy. Semakin kuat kebencian Luffy terhadap musuhnya, semakin berat beban dan harapan yang ditanggung Luffy, maka semakin kuat pula kekuatannya. Waktu ini Luffy tengah memikul harapan dari kaum Ming, puak Kozuki dan rakyat Wano. Dia adalah jenis orang yang selalu mengikuti kata hatinya. Seperti yang kita tahu, Kaido merupakan lanun kejam yang menindas serta merampas kebebasan masyarakat Wano. Bahkan Kaido juga telah membunuh raja serta pemaisuri Wano yang merupakan ibu bapa Momonosuke. Kelima, syarat untuk menemui Shanks. Mengalahkan Kaido adalah salah satu syarat utama Luffy untuk menemui Shanks. Ia telah berjanji kepada Shanks untuk mengembalikan topi jerami itu setelah menjadi Raja Lanun yang hebat. Lalu apa ukuran atau standard tolak ukur bahawa Luffy dapat dikatakan sebagai Lanun hebat? Jawapan yang paling tepat adalah Luffy harus selevel dengan Shanks. Untuk itu, ia mestilah mengalahkan salah seorang Emperor dan berada di level yang sama dengan Shanks. Kita sendiri tahu bahawa Shanks merupakan orang yang pernah berhadapan dengan Kaido sebelum perang besar Marineford dimula. Walaupun tak dinampakkan atau diperlihatkan secara langsung, dapat disimpulkan bahawa pertarungan antara Kaido dan Shanks memang memakan waktu yang singkat dan mungkin adalah seimbang. 6. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Raja Lautan ataupun kita panggil Raja Lanun lah. Mengalahkan seorang Emperor adalah syarat utama untuk menjadi penguasa di lautan. Siapa yang berdiri di atas sekali ataupun di puncak, ialah yang berhak menyandang gelaran Raja Lanun. Luffy sendiri pernah berkata bahawa dia telah muak untuk terus-menerus lari dan mengelak dari musuh-musuh yang kuat. Ia berazam dan bertekad untuk mengalahkan musuhnya, walaupun itu Admiral ataupun seorang Emperor. Kerana tanpa melakukan perkara itu, Luffy tak akan pernah mampu untuk menjadi seorang Raja Lanun. Jadi segitu dulu je lah aku punya pembahasan untuk kali ni, geng. Jangan lupa korang semua support lah aku baru buat channel kan. Support, mana tahu aku boleh buat video-video lain pula. Okay, jangan lupa subscribe dan jangan lupa turn on notification. Don't forget to like juga. So komen kat bawah apa lagi tentang One Piece yang aku perlu buat. So aku akan buat lah mengikut request korang semua. Thanks for watching. Bye.